So kita makin hari follower kita makin ramai. So jadi selain daripada kita menjaga hati binatang pula, sekarang ni saya kena menjaga hati follower pula. Yang mana sepatutnya saya bertukar daripada otomotif ke peternakan ni untuk mengelakkan daripada manusia sebenarnya. Tapi akhirnya saya kembali semula menjaga hati manusia. Sebenarnya ini yang paling susah sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrael Manaf. Saya berumur 38 tahun, anak sulung kepada 12 orang adik-beradik. Saya sudah berkahwin, anak satu orang. Dan juga saya tinggal di UK Perdana Ampang, dan kini saya sebagai pemilik Temasek Agro atau lebih dikenali sebagai kambing yang aneh yang bertempat di Gombak. Sebelum adanya kambing yang aneh ni, sebenarnya saya mempunyai satu kejayaan yang lain, totally lain daripada apa yang ada sekarang dalam bidang sekarang, iaitu dulu saya dalam bidang otomotif dan juga sebagai sales advisor sebenarnya. Lebih detailnya, sales advisor di beberapa company pemotoran otomotif. So jadi sejak pada tahun permulaan COVID-19 yang lepas, saya 100% dalam bidang ternakan ini, yang mana keputusan yang saya ambil adalah berikutan daripada kekangan pergerakan. So jadi di kandang ini tempat saya melepaskan tekanan dan juga mengisi masa lapang saya. Saya berhenti daripada bidang otomotif tersebut ekoran daripada kekangan atas faktor-faktor yang tak perlu saya sebutkan. Pada awalnya, kemunculan kambing yang aneh ini adalah berlaku secara tidak sengaja atas aplikasi yang baru saya kenali, iaitu TikTok pada 2019. Saya buat secara tidak sengaja saja, yang mana satu video saya buat tu pada tahun 2019. Saya mulakan satu video yang mana pada awalnya video tu tak ada orang nak tengok. Yang tengok pun 2-3 orang, iaitu saya dan juga diri saya sendiri menggunakan ikon yang lain. So jadi permulaannya yang buatkan dia jadi viral ataupun tercetusnya kambing yang aneh ni pada 2020, saya buat satu video yang mana video tu belum viral lagi, tapi orang dah start view. Yang mana dikenali kambing kita yang pencetusnya adalah Kamarudin. Dan juga selepas itu berlakulah satu fenomena di negara kita itu, yang mana video Kamarudin menjadi tular, dan juga tercetusnya satu lagi fenomena yang mana industri peternakan terutamanya kambing menjadi satu industri yang lebih membuka mata kepada orang lain. Nama tu sebenarnya daripada nama kawan saya sendiri, iaitu Kamarudin, ataupun lebih mesra saya panggil dia Don. Saya panggil dia Kamarudin. Nama tu kita bagi secara spontan je. Sejak daripada tu kita kekalkan nama Kamarudin tu. Sebenarnya dia bukan lucu, dia aneh. Sebab tu tercetusnya kambing yang aneh. Kita ambil dia daripada sikap ataupun sifat Kamarudin, kambing saya tu sendiri tu lah. Sebab dia bukan seperti kambing yang lain. Dia tak makan rumput, dia tak makan makanan kambing tu. Dia hanya makan kuih-kuih. Dia makan kuih, lepak pisang, donat, dia makan nasi, sandwich. Air pula dia tak minum air biasa. Dia tak minum air putih biasa. Dia hanya minum susu fresh milk daripada jenama Marigold. Itulah pelik. Besar modal nak jaga Kamarudin tu. Selepas daripada tularnya nama Kamarudin tu, ada lagi nama-nama yang lain seperti Madam Liu, Tyson, Pablo, Katik, Kuzairi dan macam-macam lagi lah. Sebenarnya dekat ladang ternak kita ni, kita berdiri, we are stand as Temasek Agro. Awal penubuhan Temasek Agro ni memang betul pada 2020. Pada asalnya ladang ternak ni ataupun kandang kambing ni adalah milik pakcik saya. So jadi saya start pada 2019, dan juga pada tu saya hanya melihat kambing ni untuk luangkan masa je. Daripada waktu tu dia menimbulkan minat, dan juga akhirnya saya register kambing yang aneh untuk ladang ternak ni untuk saya mulakan kerjaya saya di sini. Itu permulaannya lah. So pada asalnya yang section yang saya ni memang tak ada pun. Sejak adanya Temasek Agro tu, saya sendiri yang buat untuk saya punya kandang yang sekarang ni ada. Okey, sebelum saya mulakan sesi live ataupun apa-apa konten berkaitan dengan kambing aneh ni, back to 2018, saya buat
gaming content terlebih dahulu. Saya buat gaming content yang mana saya bermain game secara talian dan menjana income di situ secara live streaming. So jadi saya buat itu hampir setahun juga. Kita buat gaming punya stream. So dalam waktu yang sama, of course jiwa saya ni memang masih lagi jiwa muda walaupun umur tidaklah terlalu muda. Tapi gaming tu dia makin pudar. Semangat untuk main game tu pudar walaupun kita menjana income di situ. Sebab mungkin daripada peningkatan umur kot. Sebab game tu kita tahu dia untuk kanak-kanak kan. So jadi itulah sedikit saya beralih kepada bidang peternakan. So jadi saya bawa follower saya daripada Azrael Manaf gaming tu ke kambing yang aneh. So jadi dengan follower sedia ada dan juga pertambahan follower dari hari ke hari meningkat. So jadi itulah tercetusnya lagi kambing yang aneh. Saya tidak ada apa-apa latar belakang peternakan. Saya tidak ada pengalaman. Cuma apa yang saya buat ni adalah sebagai orang kata daripada mengisi masa lapang dia bertukar kepada hobi, daripada hobi dia bertukar kepada kerjaya. Itulah proses dia. Bagaimana saya daripada seorang sales advisor di automotive company bertukar kepada gaming creator dan juga sekarang kita buat media sosial punya content di kambing yang aneh. So daripada segi cabaran perbezaan sebenarnya environment dalam otomotif dan juga peternakan dia memang totally different. Perbezaan antara langit dan juga bumi. Kerana waktu saya dalam bidang otomotif, of course kita berhadapan dengan manusia. Kerenah manusia dan juga kerenah birokrasi, kerja dan juga apa-apa saja berkaitan dengan manusia. Bila saya di dalam bidang ternakan pula, saya berhadapan dengan binatang lah. Kerenah binatang, binatang punya PL, binatang punya perangai yang bukan-bukan. Dan juga perbezaannya pula sekali lagi pada manusia, of course manusia ni banyak perkara yang kita kena jaga hati, banyak juga kita jaga daripada segi dosa pahala lah, perkara-perkara yang saya katakan tadi. Tapi kalau binatang ni pula kita kena kuatkan semangat kita lah untuk menjaga binatang ini dengan penuh kasih sayang. Paling penting sekali selain daripada kasih sayang tu daripada itulah segi mental lah sebenarnya. Sebab apa, binatang ni of course dia tak faham apa yang kita cakap, cuma kita kena terjemahkan dengan perbuatan. So salah langkah perbuatan yang kita buat tu mungkin akan mencederakan binatang tu. So lagi satu daripada perspektif follower pula. So kita makin hari follower kita makin ramai. So jadi selain daripada kita menjaga hati binatang pula, sekarang ni saya kena menjaga hati follower pula. Yang mana sepatutnya saya bertukar daripada otomotif ke peternakan ni untuk mengelakkan daripada manusia sebenarnya. Tapi akhirnya saya kembali semula menjaga hati manusia. Sebenarnya ini yang paling susah sebenarnya. Kita nak jaga hati manusia. Dia tidak ada istilah win-win situation. Macam mana pun follower tetap menang. Walaupun kita konten ni kita yang buat, tapi macam mana kita kena juga dengar apa kritikan dan juga pendapat follower. Sebab kita sebagai content creator, influencer ataupun apa-apa nama yang diberikan tu. So jadi kita kena ambil pandangan mereka juga. Sebab sebenarnya ada satu clause yang kita selalu dengar, tanpa mereka siapalah saya. Macam tu. Sebenarnya saya tak jemput dia orang datang. Saya tak ajak dia orang datang ke kandang ataupun saya tak buka pun untuk lawatan. Tapi disebabkan day by day kita punya follower keep growing, kita banyak mendapat sambutan dan juga ramai yang mengikuti daripada seluruh pelosok negara kita, termasuk Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia dan juga macam-macam negara. Alhamdulillah mereka ingin datang ke kandang kita walaupun mereka jauh. Setakat ini kita punya follower yang datang daripada jauh, daripada Jerman dan juga daripada Arab Saudi, all the way datang ke kandang kita untuk melihat kita letak kambing yang aneh dekat sini. Paling pedih, paling sakit, memberi kesan tu adalah kematian kambing kita. Kambing ni ada dua cara dia mati. Yang pertama, sama ada kita sembelih dia secara baik melalui kita punya permintaan daripada pelanggan, sama ada akikah, kurban ataupun niat hajat yang lain daripada pelanggan. Yang kedua, mati secara mengejut ataupun kita panggil secara natural death. Jadi dia akan berlaku satu kematian yang tidak disangka. Itu yang membawa sedikit orang kata beban kepada saya lah. Lagi-lagi kematian itu terjadi kepada kambing kesayangan ataupun kambing yang dah ada nama di kambing yang aneh. Seperti contoh saya ambil kambing kita yang baru saja mati, iaitu Tan Sri dan juga Hana. Diorang ni dah ada follower masing-masing, tapi mereka mati akibat perkara yang kita tak dapat elakkan.
Rutin harian saya di ladang ternak saya ni adalah seperti rutin harian orang bekerja. Sebab ini adalah 100% saya dekat sini, 100% saya luangkan masa saya dekat sini. Daripada start awal pagi selepas subuh sehingga terbenam matahari, iaitu pada waktu maghrib. So, hari-hari selepas solat subuh saya akan datang ke kandang. Kita punya rutin harian kita bagi makan pada pukul 7.30 pagi, waktu pagi. Tengah hari pada pukul 12 dan juga pada pukul 5 petang makan malam lah, kali dengan waktu malam. Selain daripada bagi makan, of course kita kena tengok keadaan kambing, tengok kambing yang sakit, kita rawat kambing dan juga kita buat penjanggeraan di kandang kita. Kebersihan dan juga apa-apa yang perlu saya lakukan lah. Itulah hari-hari rutin harian yang saya buat di kandang. Pada seperti tahun-tahun yang lepas, rutin saya lepas sahur memang tak tidur, tunggu subuh. Lepas subuh saya memang akan datang kat sini dan juga saya akan buat kerja macam biasa. So hanya kalau orang kata ada benda yang pengurangan adalah makan waktu tengah hari macam tu. Sebab saya orang yang kurang makan. Saya makan bila perlu saja. So jadi kalau tak makan tengah hari tu dah biasa lah pada saya. So tak ada apa yang beza. Sebab saya punya rutin harian sebelum bulan puasa pun saya tak makan pagi, saya hanya makan tengah hari dan juga makan malam. So nanti bila puasa saya just tukar makan tengah hari tu ke sahur dan juga saya makan waktu berbuka. Macam tu. Ramai yang tidak tahu follower kita yang kita pun ada buat servis. Sebab saya tak nak campurkan dalam konten kita ada kambing yang kita sembelih untuk tu. Sebab ramai yang dah follow kita ni mereka adalah animal lover. So bila kita campurkan akan mengundang kesedihan kepada mereka. Dan juga mereka kemungkinan diorang ni tidak perasan yang kita ada buat servis untuk akikah dan kurban memang harusnya disembelih. Dalam ladang ternak kita kat sini, kita ada 2 grup kambing. Yang pertama kambing selebriti. Kita bagi nama kambing selebriti, yang mana kambing yang ada nama tu lah, Kamarudin, Tyson, Pablo, Milo dan juga yang lain-lain. Ini kambing selebriti yang mana kambing ni kita buat konten. So memang kita tak jual lah. So ada satu lagi kategori kambing yang mana kita kategorikan dia sebagai kambing banduan akhir. Yang mana kambing tu memang kita ternak khusus untuk korban, untuk akikah, untuk hajat yang lain, untuk catering dan sebagainya. Yang itu biasanya kita tidak masukkan dalam konten. Tapi ramai yang tidak tahu. Okey, kalau kita nak cerita pasal motivasi, motivasi kenapa saya buat macam ni. Sebenarnya dia motivasinya adalah kepada follower saya. Seawal saya buat konten kambing yang ni, apabila kita dah mula buat live session, kebanyakannya saya punya follower yang menyaksikan kita punya siaran langsung ni, mereka adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai mental illness, depression, mereka mempunyai kemurungan dan juga anxiety. So ramai yang memberikan feedback kepada saya bila mereka tengok saya punya sesi live, membuatkan mereka mengurangkan beban anxiety mereka dan juga mereka yang ada depression, hilang depression mereka. Mereka yang kemurungan, hilang kemurungan mereka apabila tengok saya punya sesi live. So jadi feedback yang saya terima tu datangnya apabila selepas habis sesi live tu dia orang datang ke kandang untuk meneruskan sesi healing mereka dekat kandang sini. So jadi itu membuatkan motivasi kepada saya untuk teruskan saya punya konten dan juga sesi live. Sebab apa yang saya dapati dalam sesi live saya tu kebanyakannya, kesemuanya daripada seawal umur 10 tahun hingga 70 tahun, semuanya memberikan feedback yang sama, yang mana mereka mempunyai very deep depression dalam hidup mereka. So jadi bila mereka tengok saya punya sesi live ni, mereka amat tenang. Mereka lupakan keresahan, mereka lupakan kemurungan dan juga mereka lupakan segala-galanya bebanan yang mereka. So itulah motivasi saya. Dorongan yang datang kepada saya ni adalah sebenarnya selain daripada ahli keluarga, dia daripada follower saya juga. Macam saya cakap, follower saya ni mereka yang saya anggap mereka adalah orang yang istimewa, yang mana mereka memerlukan konten-konten ataupun sesi live saya ni untuk ketenangan mereka. So jadi itulah yang mendorong saya supaya saya teruskan sesi live ini dan juga konten saya. So untuk maklumat sebenarnya, saya pernah berhenti buat live secara 2 minggu. Saya memang totally tak nak buat live atas perkara yang tak perlu saya kongsikan. Tapi dalam sepanjang tempoh 2 minggu tu saya tak buat live tu, ramai follower saya mencari saya di segenap, di setiap media sosial, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram dan juga Telegram, WhatsApp. So saya telah menerima banyak pesanan dan juga saya menerima banyak keluh resah mereka yang mereka sedih dan juga mereka ada yang sakit. Selama saya tidak buat live tu, ada yang sakit, ada yang masuk hospital, ada yang terkena serangan anxiety yang sangat kritikal dan
dan juga mereka sangat tertekan dan juga terkesan. So jadi itulah orang kata dorongan saya untuk saya teruskan, sebab saya tak nak menghampakan orang dan juga saya tak nak buat follower saya ni kembali kepada kisah silam mereka, iaitu depresi dan juga anxiety yang terlalu kritikal. Dalam sepanjang kerjaya saya lah di Kambing Yang Aneh ataupun apa-apa saja dekat platform media yang saya buat sekarang ni, momen yang seronok ataupun momen yang orang kata menjadi sejarah atau platform hidup saya ni adalah bila kita diterima oleh rakyat Malaysia lah, senang cakap macam tu. Saya juga orang kata memori yang terindah bagi saya bila kita dipanggil dan juga dijemput oleh segenap media, stesen TV swasta dan juga kerajaan, dan juga diinterview oleh pelbagai segenap media cetak, internet dan sebagainya lah. So jadi itu orang kata sebagai satu culture yang baru pada saya dan juga bagi kenangan memori yang seronok lah untuk saya ceritakan kepada orang-orang dan juga pengalaman yang orang kata yang boleh saya simpan dan juga saya banggakan. Kata-kata saya sebagai motivasi kepada anak muda terutamanya yang ada di luar sana. Ingat kita punya perjalanan hidup ni tak ada siapa yang tahu. Kita pun tak tahu sebenarnya. Cumanya kita sendiri sebagai diri kita jangan pernah mengalah dan juga jangan pernah kita menyerah. Kita teruskan kita punya perjalanan. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari dengan keadaan, dengan waktu yang tepat dan juga dengan masanya yang sesuai, insyaAllah hidupan kita akan berubah dengan sekelip mata. Itu adalah nikmat yang Allah akan berikan. So kenapa sekarang ini apa yang kita buat tidak berhasil, tidak berjaya, itu kerana belum tiba masanya. Teruskan berusaha, teruskan berkerjaya dan teruskan dengan cita-cita anda. InsyaAllah satu hari nanti anda akan mengecap kejayaan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, baik. Sebenarnya kami di Temasek Agro ini, selain daripada konten Kambing Yang Aneh yang kita buat secara harian, untuk makluman anda semua, kita juga buat servis untuk perkhidmatan kambing untuk akikah, untuk korban, untuk hajat catering dan juga apa-apa saja berkaitan dengan kambing. Anda boleh dapatkan bekalan kambing anda dengan harga yang cukup istimewa dan juga servis yang cantik daripada saya di Temasek Agro. Anda boleh hubungi saya di mana-mana media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan juga sebagainya atas nama Kambing Yang Aneh. InsyaAllah mudah-mudahan anda boleh hubungi saya juga di nombor telefon 017-3757-883. Kepada semua umat Islam yang ada di Malaysia, selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Berpuasalah dengan ikhlas, jangan potong puasa. Dan juga saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada anda semua.